أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سد لساني وقلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا العلم وزدنا علما وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعفو. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Di suara dia. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Iltimam Fawaid surat 74. Ha? 75. Kan? وقالت النصارى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقالت النصارى, dan telah berkata Nasara. Ini berkaitan apa ni? Perbincangan tentang tanzih Allah Ta'ala daripada jismiyah, menyucikan Tuhan daripada i'tiqad berjisim. Maka dibincangkan tentang pandangan-pandangan ataupun akwal al-mubtadi'ah serta firaq-firaq ad-dalah yang mengisbatkan Tuhan itu berjisim. Maka disebutkan sekarang berkaitan dengan orang Nasrani. Wa qalatin nasara, Tuhan itu jauharun wa thalathatu aqanim. Aqanim jamak uqnun. Uqnum jamak uqnum, iaitu 3 unsur. Tuhan itu jauhar yang terdiri daripada 3 unsur. Ittahadat fi dzatil qadim, yang bersatu pada zat yang qadim, pada zat Tuhan yang qadim. Apa dia? Wujudul, sifat wujud, wa ilmun, sifat ilmu, wa hayat, dan hayat. Itu dia komponen ketuhanan. Fal wujudu abun, maka wujud itu father, bapa, Tuhan bapa. Wal ilmu huwa ibnun, al ilmu ibnu, anak. Wa huwa al masih, iaitu Masih Yesus lah. Wal hayatu ruhul kudus, hayat itu ialah ruhul kudus. Jadi ini salah satu mazhab lah ni, kata konsep Trinity yang mereka percaya pada Trinity, tapi huraian Trinity itu ada cara dan huraian berbeza. Ada kata thalithu thalathah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasara sebahagian mengata Masih itu ibnullah. Ada mengata Masih itu Tuhan, ada mengata Masih itu satu daripada 3. Jadi salah satunya ialah mereka percaya bahawa ketuhanan itu merangkumi 3 sifat yang diwakili oleh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan juga Ruh Kudus. Sifat wujud, sifat ilmu, dan sifat hayat. Wa ta'ifatun minhum taqul,
Satu kumpulan daripada Nasara pula berkata, Al-Abu huwallah. Bapa itu ialah Allah. Wal ibnu Isa waz zaujah Maryam. Wal kullu batil. Dan semua itu batil. Litanazzuhihi ta'ala 'anil tarkibi wal ittihadi wal hulul. Kerana maha suci Tuhan daripada tersusun, bersatu dan hulul. Hulul makna meresap. Meresap atau mendiam. Jadi di mana berlaku tarkib? Kerana tadi kalau Isa tu jelaslah, nampak tak? Yang ittihad dan hulul tu apabila sifat ketuhanan tu turun kepada Nabi, turun kepada Isa, maka dia jadi Tuhan anak. Jadi seakan ketuhanan di sisi Nasara tu ialah sifat yang boleh meresap dalam Ruhul Kudus, jadi Tuhan Ruhul Kudus. Jadi mana ada yang sifat meresapi sifat ketuhanan, maka dia akan jadi Tuhan. Itu semua mustahil. Tengok di sini kita nak tengok pada perbezaan ittihad dengan hulul. Jadi ittihad ini dengan hulul ni sebahagian ulama meletakkan ada perbezaan sedikitlah, walaupun kalimah itu biasa dirangkaikan sekali, ittihad dengan hulul. Dari segi bahasa, ittihad itu makna menyatu dua komponen, dua entiti bersatu menjadi satu. Panggil asal daripada ittihad. Ittihada makna yang asal dua menjadi satu. Halla menempati atau merasuki, boleh kalau istilah macam orang panggil rasuk, menempati, menduduki, jadi meresap satu entiti pada entiti lain. Jadi itu mustahil, sama ada menyatu ataupun meresap atau menduduki, kesemuanya itu mustahil. Wa man yakul bil ittihad wal hululi fadzaka kufrun bukan fa huwa ma'lul. Apa dia kata dia? Wa man yakul bil ittihadi fa huwa kufrun fa huwa ilhad fa huwa indal qaumi ilhad. Tak ingat dah apa dia. Apa ingat? Wa man yakul fa'aqluhu ma'lul, gitu ke? Wa man yakul wa man qala bil hulul wa man qala bil hulul wa man qala bil hululi fadinuhu ma'lul wa man qala bil ittihadi wa man qala bil ittihadi illa ahlul ilhad. Apa kata ni? Ini perkataan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, Syekh Akbar. Dia kata, wa man qala bil hululi fadinuhu ma'lul. Wa man qala bil hululi fadinuhu ma'lul. Siapa yang mengatakan dengan pandangan hulul Tuhan itu boleh meresap, maka agamanya itu sakit, agama itu berpenyakit, agamanya rosak. Wa ma qala bil ittihadi, dan tiada yang berkata dengan ittihad illa ahlul ilhad, kecuali
orang yang sesat, ahli yang sesat. Ini kata Ibnu Arabi. Kemudian kata dia, kata rahimahullah, apa lagi? Wa qad qamatin nususu al-qati'atu, dan sungguhnya telah berkata, telah tertegaknya dalil-dalil nas yang putus ala butlanihi, di atas batilnya, sesatnya pandangan yang mengatakan Tuhan berjisim, ma'a syahadatil aqli, dengan disaksikan oleh akal, bintifaihi, dengan ternafinya, mustahil Allah itu berjisim. Wa qawluhum la yakuluna bita'addudil qudamai mardudun alaihim. Dan keadaan mereka tidak berkata dengan berbilang qadim. Keadaan mereka tidak kata berbilang qadim, mardudun alaihim, itu ditolak atau kembali kepada mereka. Hujah itu tertolak atas mereka sendiri. Macam mana ni? Mereka yang mengatakan Tuhan itu satu, tapi satu yang berjisim. Ada jisim, ada bersegmen-segmen, ada bahagian-bahagian, tapi dia tak satu. Jadi mereka kata, kami tak kata berbilang qadim. Qadim tetap satu. Qadim tetap satu. Jadi pandangan itu sebenarnya menjadi hujah ke atas mereka, mardudun alaihi, tertolak atas mereka sendiri. Kenapa? Li'annahu lazimun min da'wahum, kerana ta'addudul qadim itu lazim daripada dakwaan mereka. Dakwaan mereka bahawa Tuhan itu berjisim, ada anggota melazimi bahawa setiap anggota itu qadim. Maka berbilang jugalah qadim, bukan satu saja yang qadim. Kalau Tuhan itu terdiri daripada beberapa segmen-segmen atau unsur-unsur, maka setiap unsur itu qadim, maka berbilang qadim lah. Walaupun mereka kata, kami tak kata berbilang qadim kerana tetap satu. Betul lah tetap satu, tapi perkataan kamu mengatakan berjisim, ada anggota, ada bahagian segmen itu, melazimi bahawa berbilang juga qadim. Nampak? Wa amma taba'iyyatu wal aflakiyatu wa nahwuhum, adapun golongan taba'iyyah yang percaya bahawa tabiat inilah yang berlaku segala itu dengan cara tabiat, bukan dengan perbuatan Tuhan. Wal aflakiyah, golongan yang menyatakan bahawa perkara itu berlaku dengan ketentuan dan juga apa yang berlaku di falak, zodiak. Berapa berlaku dengan ketentuan falak-falak dan bintang di langit. Beza antara ilmu astronomi dengan astrologi, ilmu falak dengan ilmu nujum. Bezalah. Jangan kita kata sama pula. Jadi aflakiyah, bahawa sesuatu tu terhasil dengan ketentuan falak. Dia yang memberi kesan, bukan Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala. Wa nahwuhum, dan itu golongan tu lah. Ni zaman-zaman dulu je lah. Tengok bintang ni, ni esoknya hujan. Kan Nabi kata, man qala mutirna binau'i kadza wa nau'i kadza, siapa yang kata hujan ni sebab ada bintang naik, maka orang ni telah kufur dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad. Itu golongan tanjim tu. Nampak? Dia menyebabkan orang itu tidak tawakal dan tidak kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan bila keadaan gitu, orang akan jadi tak bergantung kepada tu, bergantung kepada petunjuk langit lah.
Okey. Wal aflakiyah wa nahwuhum fa burhanu hudutsil alami. Maka dalilnya ialah dalil hudutsil alam. Wa naqsihi, dan kekurangan alam. Cara menolaknya itu wa huwa dusturu raddi alaihi, itu dia dustur, asas dan kita kata panduan untuk menolak mereka. Jadi golongan ini senang. Golongan ini hujahnya ialah kita datangkan burhan hudutsil alam, dalil bahawa alam, wa nafsihi, dalil alam itu kurang, alam itu lemah. Itu cara untuk rak mereka. Wanzur dzalika fil mutawwalat. Maka kamu lihatlah demikian dalam kitab yang panjang. Wa qala ba'du wa qad qala ba'dul hukama. Sungguhnya telah berkata sebahagian daripada al-hukama. Ada ustaz, saya pergi kata gemuk. Dengar tak? Gemuk yang mengganggu ke tak? Tak. Ada suara macam ni. Kalau okey, gemuk sikit apa? Okey. Gemuk sangat. Boleh kot Okey. Maka telah berkata sebahagian hukama, orang-orang bijak pandai, dia kata apa? Ya'lamu anna al-aqla yatlubu idrakal asya'i min haythu ilaluha. Ketahui oleh kamu, akal itu dia menuntut idrak asya', memahami sesuatu, reti tentang sesuatu dari aspek illah, sebab dia. Kita akal ini dia akan berfikir mencari sesuatu aspek kenapa, illah dia, bagaimana, apa sebab. Wal wahma yatlubu idrakal asya'i min haythu suwaruha. Waham ni gambaran, khayalan, gambaran akal. Waham tu makna gambaran akal kita menuntut memaham sesuatu dari suar, gambaran dia. Jadi kalau kita tengok sesuatu, kita khayal, itu berlaku dalam waham kita. Jadi tugas waham ni, dia faham sesuatu dari segi gambaran, rupanya macam mana, bentuk dia macam mana. Wal hissu yatlubu idrakal asya'i min haythul ihatatu biha. Dan his, panca indera, menuntut reti faham sesuatu dari segi ihatah, meliputi dengannya. Itu tugas panca indera. Panca indera kita, dia faham kok cara ihatah, meliputi dan meratai. Kita tengok, kita nampak. Mari kok cara pendengaran, kok rasa, cara ihatah. Wallahu ta'ala laysa bidhi illatin fayudrikuhul aqlu. Maka dan Allah Ta'ala bukanlah yang mempunyai illah, maka dapat dicapai oleh akal. Wala bidhi suratin fayudrikuhul wahmu, dan bukanlah yang mempunyai rupa lalu dapat dicapai dengan waham dan khayalan. Wala bidhi jihatin fayudrikuhul hissu, dan bukanlah dia pada jihah dan arah sehingga dapat dihenti oleh panca indera. Jadi tak mampu akal, waham, khayalan kita dan panca indera memahami dan mengetahui hakikat Tuhan. Kerana Tuhan bukan yang mempunyai illah, ataupun yang mempunyai surah, ataupun yang mempunyai jihad. Jadi akal tu, dia bincang akal ni, dia reti nak tak faham sesuatu dari aspek illah dia. Waham, faham melalui surah rupa dia. His, dari segi meliputi sesuatu. Intaha wa huwa sahihun madih. Katanya ini kalam yang betul dan juga comel, malih. Malih ni jamil, gamil. Tak.
Malih. Ya bahasa Dr. Mang sebut malih. Mesti sebut kau. Malih. Malih. Kata Mesir tak? Malih. Maknanya comel sangat. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Ghazali lagi. Wa annahu la yumathilul ajsama, dan bahawa Tuhan tidak menyamai akan jisim-jisim. La fi taqdir, tidak pada kadar, iaitu di kadar dan ada hadnya. Wala fi qabulil inqisam, dan tidak pada menerima bahagi. Tuhan tak sama dengan jisim, tak pada hadkan kadarnya dan tidak pada menerima bahagi. Qultu, kata aku, li anna taqdira, kerana takdir itu, kadar itu, had itu, lazim tanahi, lazim melaziminya apa dia? Oleh tanahi, berkesudahan, sesuatu yang ada kadar, ada had, makna ada sudah lah. Apakah kadar masjid ini? Hujung dia, hujung kawasan masjid. Jadi sesuatu yang ada takdir, ada ukuran, ada sukatan, dia ada penghujung tanah. Wa qabulul inqisami kadzalika, dan menerima bahagi pun demikianlah. Lazim ada kesudahan. Bila boleh bahagi, makna ada sudah, ada akhir. Wa huma haditha, dan kedua-duanya bahagia. At-takdir wal inqisam. Fayalzamu min ithbatihima, maka lazim daripada menisbatkan keduanya hudusul qadim, jadi baharu Tuhan yang qadim, wa huwa batil, dan itu batil. Dah ya. Wal mumathilu lisyai, yang menyamai bagi sesuatu, yajuzu alaihi ma jaza ala mumathilihi, maka harus ke atasnya perkara yang harus atas yang serupa dengannya. Perkara yang menyerupai sesuatu harus ke atas perkara itu, alaihi ala mumathil ma jaza ala mumathilihi, ai asyai. A kita kata sama dengan B. A kita kata sama dengan B. A mumathil, menyamai B. Jadi B ni apakah sifat yang harus baginya? Sifat yang harus baginya 1, 2 contohnya lah. Maka apa yang bila kata A sama dengan B, apa yang harus bagi B juga harus bagi A. Ada 1, ada 10. Kan kata sama kan? Falau jazat mumathalatuhu lil ajsami, kalaulah harus menyamai Tuhan bagi segala jisim, la jaza alaihi al-adam wal fana, nescaya harus ke atas Tuhan tu ketiadaan dan musnah, fana. Kama jaza alaihima, sebagaimana harus ke atasnya, ke atas jisim. Kama jaza alaiha. Moleknya kama jaza, ada alih. Kama jaza mazkur ataupun kama jaza, iaitu kembali pada al-adam al-fana. Ada nuskah beza ke? Tak ada. Kama jaza al-adam wal-fana'u 'alaiha 'ala al-ajsa. Lau jaza apa? Tapi tak apalah, boleh lah. Kalau tak alih tu jelaslah, dhamir jaza tu kembali kepada al-adam wal-fana'. Kalau tidak, mana al-mazkur lah. Sebagaimana harus ke atasnya apa? Oleh yang tersebut daripada adam dan juga fana. Kalau jisim tu harus ketiadaan dan harus fana. Kalau Tuhan sama dengan jisim, Tuhan pun harus ketiadaan dan harus fana. Wa ma aqbaha man qala, alangkah keji buruknya orang yang kata innahu nurun yatala'la'u kasabikatil bayda, bahawa Tuhan itu nur, cahaya yang bercahaya, yang bergemelapan, seumpama sabikah. Sabikah ni makna kepingan. Kepingan warna putih. Sabikah. Sabikah ni kalau zahab mah, kalau mah pink tu. Tu zahab.
zahab sabikah makfik. Jadi Tuhan ni umpama Tuhan ini cahaya. Kalau Tuhan umpama cahaya, Tuhan tu cahaya dah. Tuhan tu cahaya dah, bercahaya umpama kepingan warna putih. Bercahaya. Berapa ukuran dia? Tulu sab'atu ashbar. Panjangnya 7 shibring, 7 dekat. Dekat ni. 7 dekat. Bishibri nafsihi, dengan sekatan dekat diri dia. Itu apa dekat? Cukup. 1 2 3 4 5 6 7 gak dah masuk kepala. Kalau masuk kepala lebih kot. Cukup. Jadi dia kata tapi bukan tinggi kita. Dekat shibrun. Apa nama ni? Ukuran dekat Tuhan. Jadi mana dah sama kan? Faham? Tapi dia ada ukuran. Tu teruk tu. Dia tulis apa kata sini. Yang menyatakan Tuhan tu syab amrad, dia umpama orang lelaki yang perawan, lelaki yang tidak berjanggut. Panjangnya berapa? Macam mana ada, itu semua golongan-golongan musyabbihat. Bila duduk atas arah, dia menyebabkan arah itu berbunyi. Lahu atitun, atit, bunyi. Sebab apa? Min siqalihi, kerana Tuhan tu berat. Sampai bunyi. Jadi itu semua kalam-kalam yang keji. Nisbah kepada Tuhan. Wa kadza man qala, demikianlah orang yang berkata innahu ala suratin insan, atas surati insanin syabik, manusia lelaki pemuda, amrada, yang amrad. Yang amrad ni tak tumbuh janggut Ja'din. Orang panggil dia ni tak termak jambu tu. Istilah apa adalah amrad, istilah apa orang muda? Istilah apa? Amrad orang kira. Yang amrad ni ada dalam tu dah, ada dalam kamu lewang kita tengah cari. Okey. Jambu Jadi yang tidak tumbuh janggut lah Ja'din qatatin. Jamak kitab tu kucing. Ja'din rambut kerinting. Ja'din qatat ni kerinting yang sangat kerinting. Au syaikhin ashmatin, ataupun syekh yang tua. Ashmat ni makna rambut berubah rambut. Ada kau kata gitu. Jadi itu telah merupakan Tuhan dengan rupa. Wa kadza man qala innahu asy-syamsu, demikianlah juga yang mengatakan Tuhan itu matahari. Au ghairuha, atau selainnya. Ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang mereka kata setinggi-tingginya dan sesuci-sucinya. Nampak tak? Jadi benda zaman sekarang tak pelik lah. Tubuhnya ajaran-ajaran sesatnya macam-macam yang kita tak sangka. Yang percaya Tuhan tu. Okay, bismillah. Kita sambung kembali pada kata Syekh Imam Ghazali rahimahullah. Thumma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa annahu laysa bijawharin, dan Tuhan itu bukan dari jenis jauhar.
Tuhan bukan jauhar. Wala tahulul jawahiru, dan tidak menepatinya oleh jauhar-jauhar. Tidak menepatinya oleh jauhar-jauhar. Jauhar tidak menepati pada Tuhan. Maknanya tidak ada pada Tuhan itu sifat ataupun jauhar. Jauhar. La tahulluhu al-jawahir. Tidak menepati akan Tuhan oleh jauhar. Satu. Wala bi'ardin, dan Tuhan bukan dari jenis arak. Arak ni sifat jauhar. Wala tahulluhul a'radu, dan tidak menepatinya oleh sifat-sifat jauhar, iaitu arak. Dia bukan jauhar dan jauhar tidak duduk padanya. Dia bukan arak dan arak tidak duduk padanya. Itu bahasa mudahlah. Dia bukan jauhar dan jauhar tidak duduk padanya, dan dia bukan arak dan arak tidak duduk padanya. Qultu, maka kataku. Qultu li'anna al-jawhara wal-'arada hadithani, kerana jauhar dan arak itu baharu kedua. Dua tu baharu. Yalah, sebab jauhar itu ma tahayyaza bi nafsihi. Arak pula ma tahayyaza bi ghairihi, yang mengambil ruang dengan sendiri, dia panggilkan jauhar. Yang mengambil ruang pada yang lain, menumpang pada yang lain, dinamakan arak. Wa ma kana mahallan li syai'in aw halan fihi fa huwa ala hukmihi fi hudusihi wa qidamihi. Maka sesuatu yang mahallan li syai'in, sesuatu yang menjadi tempat bagi sesuatu. Sesuatu yang jadi tempat bagi sesuatu. Kalau Tuhan itu setempat kepada jauhar atau arak. Ataupun halan fi, Tuhan tu duduk padanya, pada sesuatu. Pada jauhar. Duduk pada jauhar, Tuhan duduk pada sesuatu. Maka Tuhan tu fahuwa ala hukmihi, maka Tuhan tu ikut hukum dia lah. Fi hudusihi wa qidamihi, pada baharu dan qidamnya. Jadi kalau Tuhan duduk pada jauhar, duduk halan fihi, pada sesuatu, takdirnya pada jauhar lah, maka Tuhan itu baharulah. Au mahallan li syai'in, atau Tuhan tu mahal, tempat bagi sesuatu. Dia tempat bagi sifat arak. Sifat arak tempatnya mana? Tuhan. Jadi Tuhan menjadi tempat kepada syai'in, sifat arak. Maka Tuhan akan mengambil hukumnya. Dia mengikut atas hukumnya. Fi hudusihi wa qidamihi, pada baharu dan qidamnya. Bila jauhar dengan arak ni baharu, maka Tuhan yang menempatinya atau menjadi tempat baginya, hukumnya baharu juga. Mudah kan? Bis. Tapi kena faham tu. Mudah-mudah faham maksud mahallan li syai'in atau halan fi. Tuhan menjadi tempat bagi sesuatu. Makna arak itu menempati pada Tuhan. Tuhan jadi tempat dia. Au halan fi, atau Tuhan menempati pada sesuatu. Tuhan tu duduk pada jauhar. Waqad taqarrara, sungguhnya telah dihuraikan, annal alama, bahawa alam ini munhasirun fil jawahiri wal a'rad, dia tertentu pada jauhar dan arak-arak. Alam ni tak lari daripada jauhar dengan arak, takkan lari daripada jauhar. Li'anna syai'a, kerana apa? Kerana sesuatu itu imma dzatun, sama ada dia itu zat, fahuwal jauhar, maka zat yang ada dalam alam ini ialah jauhar.
Murakkaban kana aw basitan, sama ada murakkab atau basit. Kalau murakkab kita panggil jisim. Kalau basit kita panggil jauhar fardin. Nampak? Wa imma ma'nan, sama ada makna. Imma zatun wa imma ma'nan, sama ada makna. Makna itu sifat. Qaimun bidzat, sifat yang ada pada zat. Sifat yang ada pada zat makhluk apa dia? Wa huwal arab, iaitu arab. Wala thalitha, tidak ada yang ketiga. Itu pembahagian ulama kalam. Tiga je. Ahli falsafah dia ada pula nama mujarradat. Dan pembahagian ni lain ada. Dia bahagi pula hayulan, surah, dan ada yang bahagi pada yang selain daripada jauhar arad, ada yang mujarradat. Di sisi kita sama, mujarradat ke benda yang kita panggil apa nama ni, bentuk yang tidak ada rupa ni, mujarradat ni, dia tak lari kok. Semua itu dia zat belaka, yang dipanggil sebagai jauhar. Cuma berbeza dari kaifiat dia. Ada yang jisim atau jauhar tu jadi kasif, ada yang jadi latif. Bawah latif itulah banyak ni makhluk-makhluk yang tidak dicapai oleh mata, malaikat, jin dan seumpamanya. Fal aradu, maka arad muftaqirun li mahallin yaqumu bihi, dia berhajat kepada tempat. Tempat ni makna zat lah, yang untuk dia berdiri pada dia. Sifat memang sifat tak boleh bertunggalan wujud. Dia tidak boleh bertunggalan wujud. Dia berhajat kepada mahal, yakni kepada zat yang dia nak ada arad padanya. Yaqumu ay yaqumul aradu bihi ay bi mahal. Wa awsafuhu talhaquhu, dan sifat-sifatnya, sifat-sifat arad akan mendatangi, akan mengikuti mahal tersebut. Maka bila arad itu bersifat, maka sifat arad itu akan ada pada zat tersebut. Nampak? Sifat arad itu, sifat arad itu akan duduklah pada zat juga, sebab arad adanya pada zat. Wa azharuha, dan yang paling zahirnya, mana? Sifat yang paling zahir bagi arad itu, tarayanuhu ala mahallihi, mendatangi arad pada tempatnya, pada zat. Wantifa'uhu ba'da wujudihi, dan ternafinya selepas daripada ada. Bukti yang mengatakan bahawa arad ini baharu, ataupun bukti jelas bahawa arad ini baharu, ialah arad ini dia mendatangi pada diri, pada zat yang dia menumpang, dan dia dalam masa yang lain pula kadang-kadang dia hilang, dia intifak, dia ternafi, dia hilang selepas wujud. Kita ambil contoh al-harakah wa sukun, gerak dan diam. Maka gerak dan diam ni, gerak dan diam itu dipanggil sebagai apa nama ni, arad. Arad, sifat. Faham ni? Sifat kan, dalam ulama sebutkan sifat ni ada dua takrif. Sifat merujuk kepada makna yang mawjud, itu sifat. Sifat dengan makna istilah ialah makna mawjud. Perbincangan sifat 20 kan, Tuhan mempunyai 20 sifat. Lepas tu dia terang makna sifat. Apa itu sifat? Sifat itu makna yang mawjud. Yang kedua, sifat itu ma siwa dzat, sifat itu yang selain zat. Sifat dengan makna umum, itu yang masuk murad daripada sifat dan sifat 20 tu. Bukan sifat makna wujudi, sebab bukan semua 20 sifat Tuhan tu, bukan semua amrun wujudi belaka. Ada yang amrun i'tibari, ada yang masuk dalam ahwal. Jadi itu, jadi kadang-kadang takrif kita ada tulis
Sifat merujuk kepada yang ada. Sifat merujuk kepada yang lain daripada zat. Jadi dengan makna yang lain daripada zat itu murad di situ. Okay. Sama kat sini. Bila arak ni umum. Jadi arak ni makna selain daripada zat. Maka sahlah kita buat datang dalil harakah dengan sukun. Kerana harakah dengan sukun ni dia bukan amrun wujudi. Okey. Gerak dan diam. Gerak dan diam ni kita panggil sifat lah. Sifat yang ada pada jirim. Ada pada sesuatu jirim. Maka jirim ni, zat makhluk ni, dia bersifat dengan gerak dan diam. Bukti bahawa datangnya sifat tersebut dan juga ternafi sifat tersebut selepas ada. Sebelum objek itu bergerak, ketika dia pegun, maka ketika itu tidak ada gerak padanya. Bila dia mula bergerak, maka datang tarayanuhu, mendatangi oleh arak ala mahallihi, di atas tempatnya. Atas tempat dia. Masa dia pegun, dia tak gerak. Bila start gerak, datang harakah. Datang harakah pada itu. Wantifa'uhu ba'da wujudihi. Kemudian kita berhentikan bola. Atau bola tu berhenti sedikit. Maka ternafi gerak setelah adanya gerak. Maka datang pergi. Datang dan pergi. Wa dzalika dalilu hudutsihi. Itu dalil baharunya. Dalil baharu itu. Mudah sangat Maka bila bergerak dan diam itu baharu, maka bolehkah kita nak kata Tuhan itu bergerak? Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Majid datang Tuhan dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Majid dengan makna yang zahir, iaitu datang daripada jauh ke hadap ke dekat. Itu makna majid. Adakah boleh dipahami makna itu? Tak boleh lah. Tak betul lah. Nampak? Sebab apa? Sebab itu sifat makhluk. Nampak? Yanzilu Rabbuna fi thulutsil lailil akhir. Tuhan turun pada 1/3 malam yang akhir. Turun makna daripada yang atas ke bawah. Panggil turun. Jadi ada berlaku pergerakan. Adakah boleh ni sebuah gerak pada Tuhan? Kalau kita faham makna gerak, kita faham makna baharu, kita takkan katalah bahawa turun dengan makna Tuhan tu gerak daripada atas ke bawah. Jawab kata Tuhan tu gerak daripada atas bawah, memang tak faham Tuhan. Orang tu tidak faham Tuhan. Ataupun tidak faham makna baharu, atau tidak faham makna gerak. Dipanggil apa? Jahil murakkab. Jahil lah. Wal junun funun. Gitu maknanya. Alhamdulillah, Allah afan Allah. Okey. Wal jauharu lazimuhu at-taghayyuru. Dan jauhar itu lazim akan jauhar itu oleh berubah. Bila jauhar lazimnya berubah, minal harakati wasukuni, daripada gerak dan diam, wal ijtima'i wal iftiraq, daripada berhimpun dan bercerai. Ini panggil al-akwan al-arba'ah ni. Ada lagi. Harakah wasukun, ijtima' dan iftiraq. Dia panggil al-akwan, keadaan yang empat. Al-arba'ah. Okay. Wal kullu hawadithu, dan kesemuanya itu baharu belaka. Wa ma la ya'ra 'anil hadithi, dan sesuatu yang tidak boleh bercerai daripada yang baharu. La ya'ra, tak boleh bercerai daripada yang baharu. La yasbiquha, dia tidak akan mendahului. Sesuatu yang mana sifat baharu tu tak boleh bercerai padanya. Macam mana dia boleh wujud sebelumnya? Dia boleh mendahului? Takkan, sebab dia sama kan? Dia dan sifat baharu. Sifat baharu tak boleh bercerai tangan dengan zat. Macam mana wujud zat tanpa ada sifat tu? Tentulah mustahil, kerana sifat itu lazim bagi zat itu. Wa ma la yasbiquha, dan sesuatu yang tidak mendahuluinya, kana hadithan mislaha, tentulah baharu seumpamanya. Baharu juga hukumnya. Sesuatu yang bersifat dengan baharu, hukumnya baharu. Mudah cakapnya gitu.
Wa wajibul wujudi, dan Tuhan yang wajib ada itu mausufun bil qidami, bersifat ia dengan qidam. Wal mausufu bil qidami, dan yang bersifat dengan qidam, la yantasifu bima yadullu ala hudutsih, tidak dia bersifat dengan sesuatu yang menunjukkan atas baharunya. Fala yasihhu fi wasfihi, maka tidak sah pada sifat Tuhan itu al-hululu wala al-ittihad, tidak sah oleh hulul dan ittihad, menepati dan juga bersatu. Tidak sah Tuhan itu bersifat dengan hulul ataupun ittihad. Lianna al-hulula huwa al-husulu ala sabili tabaiyah, kerana hulul ialah hasil atas jalan tabaiyah, mengikut. Itu makna hal. Makna kita kata halla. Halla kita nak kata apa? Halla al-rajulu fi sayyarah, telah duduk atau menepati seorang lelaki dalam kereta. Maka ikut sekali ya, kalau kereta berjalan lah dia. Apa tak? Halla fil qitar, telah memasuki kereta api. Maka kereta api berjalan, dia berjalanlah. Jadi sesuatu yang hal menempati sesuatu yang lain, maka dia terhasil atas jalan tabaiyah, mengikut. Wa huwa yanfil wujuda, wa huwa yanfil wujud, lianna al-hulul huwa al-husul ala sabil tabaiyah, hasil atas jalan ikut, bukan terhasil sendiri, hasil atas jalan ikut. Faham maksud ikut Bukan dia terhasil, bukan dia wujud sendiri, dia terhasil kerana ikut yang lain. Bila begitu, wa huwa yanfil wujud, maka dia menafikan kewujudan. Mana Tuhan tak wajib wujud lah. Sebab wujud Tuhan itu yatba'u, terhasil atas dasar mengikut yang lain. Wa huwa yanfil wujud. Aw yalzamu alaihi qidamul mahal, atau lazim di atasnya oleh qidam juga mahal, sedia mahal itu. Jika Tuhan tu hal pada mahal, pada Tuhan hal menempati pada tempat. Ni halun, ni mahal. Tuhan menempati pada mahal. Bila kata benda yang menempati itu, anda yang kita tadi pada iftirak kita Tuhan bersifat qadim, maka sama ada ia mengikut pada mahal. Kalau mahal itu baharu, maka Tuhan yang menempati mahal yang baharu, maka ukurnya baharu juga. Ataupun kita bertegas bahawa Tuhan tetap qadim, maka tak dapat tidak kita kena kata mahal itu jadi qadim. Harap dua je. La salisalah. Dua je. Tidak ada ketiga. Sama ada kita kata Tuhan qadim, duduk pada mahal. Mahal itu baharu. Kalau mahal baru, Tuhan yang menepati qadim, tentulah tak boleh lalu hasil dengan cara mengikut. Bila gitu lazim Tuhan tu tak qadim. Atau kita nak kata qadim juga, kita kena kata mahal tu jadi qadim. Dua tu je. Aw yalzamu alaihi qidamul mahal. Jadi dua-dua sahih. Wal ittihada, li anna al-hulul, ni atas pada mana? Wa li anna al-hulul tak ada situ. Wa li anna al-ittihada sayruratu dzataini ainan wahidan. Al-ittihad ialah jadilah dua zat jadi satu zat saja. Wa huwa manfiyun bi daruratil aqli, itu ternafi dengan darurah akal. Tak boleh nak terima kita tu. Ternafi dengan darurah akal. Dua zat jadi satu. Lianna ikhtilafal mahiyataini, kerana perbezaan dua mahiyah, dua hakikat, ikhtilafun bidzat, dia itu dikira ikhtilaf pada zat. Maka
Ikhtilaf pada mahiyah. Ikhtilaf pada mahiyah, dia itu ikhtilaf pada zat. Mahiyah ni makna hakikat. Bila hakikat mahiyah sesuatu itu berubah, makna zat berubah juga lah. Fazawaluhu ghairu ma'qul. Maka hilangnya zat itu ghairu ma'qul. Tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir. Sebab bila berubah dua, tiba-tiba jadi satu. Jadi satu. Mana pergi satu lagi? Satu lagi gimana? Hilang lah. Hilang. Jadi hilangnya ghairu ma'qul. Tidak dapat ditaakulkan oleh akal. Jadi apa nama ni, bersatu dua unsur atau dua mahiyah itu memang tak dapat diterima. Ya. Tengok kita baca tahqiq Syekh. Tengok yang mana satu La khilafa nombor 2. La khilafa fi kufri mudda'il hulul wal ittihad bi hadhihi al ma'ani. Tidak ada khilaf kufur orang mendakwa hulul dan ittihad dengan makna. Wa qad aktsara ba'dun nasi, dan telah banyaklah membuat orang ramai, sebahagian orang telah banyak fi nisbatil ittihad, pada menisbahkan kaul ittihad ni ila sufiyah. Ramai di kalangan sebahagian orang ada yang menisbahkan perkataan ittihad ni kepada golongan sufi. Wal aqilu la yatawahhamu an yantahila ahlullahi al-ittihada wal al-muhal. Wal aqilu, orang yang berakal, la yatawahhamu, tidak mungkin boleh menyangka, tak akan terfikir bahawa ayantahila, bahawa menganut, ayantahila ni makna menganut agama, berpegang oleh ahlullah al-ittihad wal muhal, al-ittihad dan muhal. Orang yang berakal tak akan percaya, tak akan terima bahawa ahlullah ini mereka berpegang kepada pandangan ittihad yang mustahil. Ni sufiyah betul lah ni, bukan yang dakwa sufi. Walakin lamma kana lafzuhu, tetapi apabila lafaz ittihad dengan hulul ni, lafaz ittihad ni mushtarakan fi ma'anin, dia lafaz yang mushtarak, lafaz satu tapi makna banyak, bersekutu pada banyak makna. Atlaqahu, yang telah mengitlaq kullu wahidin ala ma arada, setiap kumpulan dia itlaqkan makna ittihad kepada makna yang diingini. Fa idza atlaqahu sufiyatu, apabila ahli sufi sebut ittihad ala muradihim, atas kehendak mereka, minal fana'il kulli, dengan makna fana' kulli, fana' yang menyeluruh. Apa maksud? Wa huwa adamul ihsas, iaitu tidak merasai bi alamil mulki wal malakut, tidak merasai dengan wujudnya alam ciptaan ini dan alam malakut. Alam mulk ni alam zahir, alam malakut ni alam ghaib. Semuanya alam ciptaan Tuhan belaka. Dia tidak merasa kewujudan alam ni. Bil istighraq, dengan sebab dia tenggelam fi azamatil bari, pada keagungan Tuhan, wa musyahadatil haq, dan pada menyaksikan Tuhan. Zanna bihim al-jahilu, maka menyangka oleh orang yang jahil, ma taksyairu minhul julud, perkara yang bergetar. Taksyair ini makna yang gementar daripada kulit-kulit. Apa dia? Ma taksyairu minhul julud, makna dia ingat ke sufiyah ni kata ittihad, padahal maksud sufiyah, ahli sufi itu, bahawa seorang itu wahdatul wujud, wujud keesaan wujud atau satunya wujud itu dengan makna fana' kulli,
tidak merasa wujudnya alam mulk, alam malakut, alam zahir, alam batin, tak rasa. Sebab apa? Sebab tenggelam dengan keagungan dan kebesaran Tuhan sehingga tak rasa wujud selain Allah. Maka bila begitu, orang jahil dia ingat bahawa Sufiah ni kata tentang makna ittihad yang sesat. Ma ta'ik ma taksyairu minhul julud. Pandangan yang boleh menggetarkan kulit. Benda yang salah ni iaitu apa dia? Hulul ittihad al-batil. Al-ittihad al-muhal al-batil. Dia ingat ke gitu? Wahum bura'a'u. Padahal mereka ahli sufi ni terlepas diri. Bura'a'u minhu. Terlepas diri daripada pandangan itu. Kama sayubayyinuhu ala dhalika Syekh Zarruq. Sebagaimana akan terang nanti oleh Syekh Zarruq sendiri. Tengoklah kalau Syekh Zarruq sebut ni. Habis. Mana tadi? Ikhtilafal mahiyataini ikhtilafun bidzat. Beza antara dua mahiyah tu beza pada zat. Fazawaluhu ghairu ma'qul. Hilang zat tu ghairu ma'qul. Wa qalatin nasara. Berkata golongan Nasara. Zatuhu ta'ala muttahidatun bi Isa. Zat Tuhan itu menyatu dengan Isa. Au halatun fi, atau menempati pada Nabi Isa. Au sifatuhu, atau sifatnya halat fi, sifat ketuhanan duduk pada Nabi Isa. Wa dzalika imma bi badanihi, sama ada dengan badannya, au bi nafsi, atau dengan dirinya. Dengan jiwanya. Wal kullu, dan semuanya itu batilun, batil belaka, lima qaddamnahu, kerana apa yang telah kami dahulu sebut. Wa qalati an-nusairiyatu wal ishaqiyatu minasyiah. Berkata golongan Nusairiyah dan Ishaqiyah daripada golongan Syiah. Ini satu pecahan daripada Syiah ni. Dia kata zuhurur ruhani bil jismani la yunkaru. Zahirnya rohani, rohani ni dalam istilah ahli-ahli apa nama ni, azwa ataupun ahli yang perbincangan alam-alam mawara al-tabi'i ni, merujuk kepada makhluk-makhluk entiti yang tak boleh dilihat. Dia panggil rohani. Rohaniyat. Boleh menjadi merujuk kepada roh, boleh menjadi merujuk kepada jin. Dipanggil rohaniyat belaka, umum. Okay. Zuhur rohaniyat. Jadi zahirnya ke rohani pada jismani. Jismani itu jasad, jasadlah, jasad manusia yang betul jismani. Zahirnya rohaniyah lain pada diri jismani, la yunkar, tidak dapat diingkari. Boleh tak begitu? Jawapannya bolehlah. Makna bolehlah jin meresapi atau merasuk seseorang. Apa tak? Jadi menempati rohani pada diri jasad jasmani itu la yunkaru. Bila begitu dia pun kias. Fala yamtani'u an yadhhara ta'ala fi suwari ba'dil kamilin. Maka tidak terhalang, tidak mustahil zahirnya Tuhan pada rupa sebahagian orang-orang yang kamil. Syekh-syekh dia yang keduduk orang dalam makam yang kamil, orang yang dalam imam-imam mereka ke, kalau